Baik ya, kita teruskan hari ini kuliah kitab Bulughul Maram. Masih dalam bab Salatil Istisqa. Hadis 540. Hadis 540 ni siapa nak baca? Boleh baca. Silakan. Ya. Kedua berkata yang mulia Ya. Baik ya, hadis 540 catatkan hadis sah. Matan menganjurkan supaya kita bersyukur atas nikmat Allah. Hukum wajib. Baik. Dalam hadis ini diceritakan dari Anas ya. Katanya dia berkata, Asobana, kami telah tertimpa hujan. Wa nahnu ma'a Rasulillah, kami katanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenai iaitu matar, hujan. Qala, telah berkata ia ya, Anas lah ya katanya ya. Basara sabahu, katanya kata Anas ni, lalu Nabi SAW membuka pakaiannya. Hatta asobahu minal matar, sehingga mengenai hujan itu kepadanya. Waqala, dan ia bersabda, innahu hadisu ahdi birabbi, sesungguhnya ini adalah nikmat yang baru turun dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Maknanya Nabi SAW membuka bajunya supaya hujan itu tertimpa ke badan dia, kerana nak merasai nikmat Allah yang baru turun. Sebab di padang pasir ini kan jarang hujan. Bila sekali hujan tu satu keseronokan. Itu Nabi buka bajunya. Untuk apa? Untuk supaya hujan itu menimpa kepada. Ini namanya dikatakan sebagai mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ini dihukumkan sebagai wajib kita sebagai orang mukmin. Kita mensyukuri nikmat Allah. 541. 541, siapa nak baca silakan. saya baca Ustaz. Ya, saya. Okey. Dari Aisyah. Ya. Oleh keduanya maknanya Bukhari dan Muslim ya. Itu dikata ahrajahu, maknanya dua tu ialah Bukhari dan Muslim. Satu lagi ya, 542. Sekalikan. Baca lagi. Tenang berdua ke berdoa? Berdoa.
Ya. Hmm. Baik, catatkan dulu. Hadis 541 dengan 542 Catatkan hadis sah. Matan dia. Di waktu melihat hujan, dan dalam solat istisqa. Solat istisqa ni solat minta hujan boleh berdoa. Hukum sunnah. Baik Hadis 541 ni doa, salah satu doa. Kalau kita melihat hujan atau hujan ketika turun, kita boleh berdoa dengan doa yang 541 ni berbunyi Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Macam mana? Sebut-sebut. Allahumma sayyiban nafi'ah. So kurang-kurangnya inilah doa yang kita baca ketika hujan turun. Iaitu wahai Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Munafaat. Jadi semoga turun hujan yang memberi manfaat atau munafaat. Dan boleh juga berdoa dengan doa yang 542. 542 panjang sikitlah. Allahumma jalilna sahaban kashifa qasifa daluko dohuka tumtiruna minhu rozaza kita sajla ya zal jalali wal ikram. Ini hadis sahih juga. Ini boleh dibaca ketika menunaikan solat istisqa, solat minta hujan, ataupun ketika hujan pun boleh kita baca dengan bacaan ini. Ya Allah, ratakanlah awan yang tebal, yang berhuruf bising, yang lebat curahannya, yang berkilat untuk kami, yang Engkau hujani untuk kami. Daripadanya dengan curahan rintikan, wahai Tuhan yang mempunyai Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang ini panjang sikit lah. Jadi kalau boleh hafalkan yang pendek tadi pun memadai. Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu pun juga adalah hadis sahih, iaitu Bukhari dan Muslim. Jadi kita jangan memaki turunnya hujan, sebab hujan itu adalah rahmat Allah. Jangan kita maki dia. Ini orang yang tak erti bersyukur. Bila turun hujan dia memaki turunnya hujan tadi. Jangan kita berbuat demikian. Baik, 543 siapa nak baca? 543 silakan. Siapa-siapa? Okey, sila. Silakan. Oh, tak boleh. Doa dihujani kamu dengan doa. Okey.
Ya. Baik, 543 hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa di zaman Nabi Sulaiman sudah ada solat istisqa yang kita sekarang dibenarkan mengerjakannya. Hukum sunnah. Baik. Cerita ini cukup indah bila kita dengar. Yang mana zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni lama tak turun hujan kisahnya. Nabi Sulaiman pun pernah keluar nak minta hujan. Lalu ia melihat semut terlentang sambil mengangkat kaki-kakinya ke langit. Tengok, semut dia berdoa, dia terbalikkan badan dia, kaki dia semua naik ke langit, menadak ke langit. Jadi dia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami, Ya Allah, sesungguhnya kami termasuk makhluk-makhluk-Mu. Kami sangat perlu pada siraman-Mu. Sesungguhnya kami termasuk makhluk-makhluk-Mu. Kami sangat perlu pada siraman-Mu. Inilah doa semut tadi. Lalu Nabi Sulaiman kata apa? Baliklah. Nanti ada orang lain yang mendoakan hujan ini untuk kamu. Maknanya Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang ni, maka Nabi Sulaiman menyuruh semut ni baliklah. Nanti akan dihujani oleh doa, oleh doa selain kamu. Maknanya zaman itu Nabi Sulaiman juga berdoa untuk turunnya hujan. Jadi semut terlentang berdoa, Nabi Sulaiman boleh dengar. Ada satu kisah yang di dalam Quran yang mana Nabi Sulaiman lalu. Ketika itu ketua semut ni mengarahkan supaya orang-orangnya masuk ke dalam rumah masing-masing. Nanti kamu akan dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya. Sedangkan mereka tak tahu kita. Jadi Nabi Sulaiman dengar ucapan semut ini. Padahal perjalanan Nabi Sulaiman ke tempat semut tu, atau ke lembah semut itu 3 mil. 3 mil dan 3 batu. 3 batu lagi. Tapi Nabi Sulaiman dah dengar. Dan semut dah tahu kedatangan tentera Nabi Sulaiman ni. Dah dapat diketahui. Ini kita tak tahu macam mana binatang-binatang ni punya WhatsApp dia. Lagi hebat daripada kita. Nabi Sulaiman 3 batu belum sampai, dia dah tahu dah. Ini tengok binatang. Dia punya WhatsApp lagi hebat daripada kita. Kita lambat lagi. Dia lagi cepat daripada kita. Itu dia tahu. Itu maknanya kadang makhluk-makhluk Allah ni kita tengok kuasa Allah lah, maknanya kuasa Allah Ta'ala.
ya memberikan deria kepada ya binatang-binatang ini, kita tak tahu macam mana, ya. Itu kerja Allah Taala. Tapi kita dapat ya lihat ya siapa yang bagi tahu, ya. Contohnya misal kata kadang kalkatu ni, ya. Kalkatu ni keluar. Ya, sekali keluar semua keluar. Siapa yang bagi tahu pada tempat-tempat lain? Kalau perjalanan ya saya daripada Kuala Pilah contohnya sampailah ke Shah Alam, ya. Pada waktu malam, kalkatu keluar daripada Kuala Pilah, ya, dia kejar lampu sampailah ke Shah Alam. Jadi siapa yang bagi tahu? Ya. Semua masing-masing keluar. Macam satu perayaan buat dia. Begitu jugalah kisah-kisah macam mana sebelum terjadi tsunami di Thailand, gajah-gajah dah lari ke daratan, jauh pergi ke daratan, ya, rupanya nak berlaku tsunami. Gajah dah tahu dulu, ya. Macam itulah, ya, dia punya ya, naluri atau fitrah yang Allah telah berikan kepada deria binatang-binatang ini, ya. Baik, ya, faham, ya. Jadi bermakna ya solat istisqa ini bukan zaman Nabi. Artinya zaman Nabi dulu pun mereka dah ada solat istisqa. Kita hanya meneruskan syariat ya orang yang dulu. Mana nabi-nabi yang terdahulu. Kita meneruskan. Jadi kita umat Muhammad ya, kita sama meneruskan syariat ini. Kalau ya sampai melampau sangat kemarau, ya, kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan dengan jalan istisqa, iaitu solat minta hujan, solatul istisqa. Baik, ya, 544 siapa nak baca? 544. Silakan. Buka mic ya kalau nak baca. Saya baca ya. Okey. Tapi 544. Dari Anas Ya. Okey, ya, catatkan 544 adalah hadis yang terakhir buat solatul istisqa ini. Ya, catatkan hadis 544 hadis sah. Matan dia, dalam upacara istisqa boleh berdoa dengan sebelah luar tapak tangan dihadapkan ke langit. Hukum sunnah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya. Riwayat Imam Muslim. Berarti berlaku zaman Nabi. Bila Nabi berdoa ya untuk minta hujan, dia boleh terbalikkan tapak tangannya. Macam ni, terbalikkan. Maknanya tapak ke bawah, ya, belakang tapak tangan tu menghadap langit. Macam orang minta kebaikan, ya, dia tadah. Tapi bila dia tolak bala, dia terbalikkan. Ya, itu mana tidak salah. Sebab ada contoh. Macam Nabi SAW minta supaya dibalikkan kemarau kepada hujan. Dengan membalikkan ya, tapak tangan tadi ke bawah dan belakang tapak tangan ke langit. Ya. Dan satu lagi yang kita dapat belajar hari itu, iaitu Nabi balikkan selendangnya. Ya, itu ia adalah simbolik yang menunjukkan ya, minta supaya dibalikkan kemarau kepada hujan. Ya. Jadi habislah pelajaran mengenai tentang solat istisqa.
Jadi istisqa, solat minta hujan. Jadi keputusannya ataupun ringkasannya bahawa kita ketahui solat minta hujan zaman Nabi bukan dibuat di dalam masjid, tapi dia buat di luar masjid atau di padang. Di padang. Itulah yang terbaik. Kemudian ada khutbah. Jadi solat istisqa ni tak boleh buat seorang-seorang. Solat istisqa ni kena berjemaah. Kemudian dalam segi berpakaian pula, solat istisqa jangan menyerupai hari raya. Hari raya kita disuruh memakai pakaian yang baru-baru, yang cantik-cantik. Tapi pada solat istisqa terbalik. Kita suruh pakai baju-baju lama. Bukan baju-baju baru. Baju-baju yang lama. Itu beza antara pakaian hari raya dengan pakaian solat istisqa. Jadi pada masa itu jangan ada yang nak bermegah-megah nak menunjukkan dia punya pakaian-pakaian dia. Kalau pakaian tak bergosok lagi bagus. Mana tak bergosok tu lagilah bagus. Dalam solat istisqa ini. Ini nak tahulah tentang kaifiat dia macam tu. Dia sebaiknya macam itulah. Tapi kalau kita banyak solat istisqa ni buat di masjid. Tapi kita tahu macam di Perlis sana dia buat betul-betul di padang. Dan dia punya mustajabnya doa istisqa ni bila balik ke rumah atau tak sempat sampai ke rumah dah hujan. Dia punya mustajab dia. Tapi biarlah elok buat di padang. Itu sebaik. Baik, kita teruskan lagi. Hari ini kita masuk tajuk lain, tajuk baru, babul libasi, bab pakaian. Bab pakaian. Baik, 541. Kalau nak bariskan babul libasi. Babul libasi. Bab pakaian. Baik, 545. Siapa nak baca? Dari buka mic. Tak buka mic. Ada yang nak baca tapi tak buka mic, tak keluar suara. Mic tu buka. Kalau merah tu tutup lah tu. Kalau biru tu buka. Okey. Baca artikel 545 hadis sah. Matan, dilarang menyombong dengan pakaian sutera. Hukum haram bracket sombong, kerana sombong. Pakaian sutera ni adalah terdiri daripada pakaian yang mahal. Jadi biasa kalau orang berpakaian sutera ni dia bermegah. Kadang dia kata tak main lah pakai cotton ni. Kita sutera. Jadi katakan oleh Nabi, kenapa Nabi haramkan? Supaya umat ini tidak bermegah-megah, bersombong-sombongan dengan pakaian sutera. Itu maknanya haram tu kerana sombong. Kalau tak kerana sombong tu, dibolehkan juga. Sebab ada hadis yang Nabi juga ada menggunakan sutera.
ya dalam pakaiannya. Jadi ya sutra ya sutra ni ya bukan sekarang ya. Dulu pun memang dah ada orang membuat pakaian daripada sutra ataupun daripada ulat ya, ulat sutra ini ya. Sebab pakaian sutra ni pertama pakaian dia ringan ya, yang kedua sedap dipakai dan tidak panas ya. Jadi asal sutra ni putih ya. Kemudian orang warnakan dia, corakkan dia, barulah jadi cantik. Tapi pada asalnya semua putih ya. Sutra ni. Baik ya, kita 546 cuba teruskan, siapa nak baca? Silakan. Okey, dari baik. 546 hadis sah. Matan, dilarang memakai sutra dan dilarang duduk di atas sutra. Dalam braket pelana. Pelana ni biasanya pelana untuk kuda. Orang naik kuda tu kan ada dia punya tempat duduk dia tu. Ya, itu disebut pelana. Jadi biasanya disalut dengan sutra. Ya. Sebab sutra ni bersifat sejuk ya. Hukum sebab makruh. Oleh kerana kita berkisar pelajaran ini dengan libas, pakaian. Jadi kita ambil matan, ya, matan yang berkaitan dengan pakaian. Ya. Tapi hadis ini juga, ya, ada larangan lain seperti katanya dilarang juga kita minum pada bejana emas dan perak. Ya. Dalam hadis lain, ya, diterangkan bahawa kalau kita minum daripada bekas ya, emas dan perak, ya, artinya kita menuangkan air neraka. Neraka tu, api neraka tu dalam badan kita. Ya, jadi Nabi SAW ya, nak menjaga umatnya supaya dia jangan bersikap sombong. Ya. Kalau dibiarkan ya, ataupun diperbolehkan, ya, tak ada ke umat Muhammad ni yang kaya raya yang boleh ya, meletakkan segala pinggan mangkuknya daripada emas dan perak? Sudah tentu boleh. Ramai umat Muhammad yang kaya raya ya. Dan dia boleh ya, peralatan dapurnya semua daripada emas dan perak, boleh ya. Tapi oleh kerana ya, agama ni melarang, tujuannya ya supaya jangan bersombong-sombongan, ya, maka hendaklah dihindarkan. Dihindarkan itu lebih baik ya. Sebab ia akan jadi satu fitnah ya, fitnah umat ya. Tapi kita dengar ada juga ya kalangan pemimpin-pemimpin negara Islam yang ya mereka punya pinggan mangkuk terdiri daripada emas ya. Jadi kita jangan ya jadikan ia sebagai contoh. Contoh kita ialah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia melarang berbuat demikian, kita jangan buat ya. Bayangkanlah kalau perempuan mampu, puan-puan punya ya pinggan
daripada emas, sudu, garpu daripada emas, ya. Kalau perempuan buat jamuan, ya, datang tetamu, ya, setiap yang balik kena periksa. Ya, setiap yang balik tetamu kena periksa dulu. Khawatir nanti ada yang ya, mencuri pula, ya, sudu ke garbu. Yelah, daripada emas kan. Ada yang masuk beg lah, ada yang masuk poket lah, ya. Dah hilang. Ya, sudu garbu pinggan susahlah nak menyorokkan. Sudu garbu dah hilang dah. Ya. Jadi fitnah lah, maknanya kita tak menyenangi kedatangan tetamu kita. Ya. Sebab itulah Rasul melarang. Walaupun mampu macam mana pun, jangan kita buatkan peralatan-peralatan, ya, atau disebut sebagai bejana-bejana ini daripada emas dan perak. Ya. Terutama pinggan mangkuk untuk makan dan minum. Ya, jangan gunakan daripada emas. Ya. Rasul larang. Ya. Jadi larang Rasul itu eloklah dijauhi. Ya. Walaupun kita memang mampu. Baik, 547 dari Umar. Siapa nak baca? Buka mic. Nampak mic? Mic tutup. Okey. Baik, 547 catatkan. Hadis sah. Matan, dilarang memakai sutera kecuali sedikit. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan, ya. Sedikit tu 1 jari, 2 jari ataupun 4 jari. Besar dia. Biasanya kalau jubah tu dilekatkan pada leher, pada lengan tangan, ya. Untuk mencantikkan warna jubah itu, ya. Buat list dia. Macam tu dibolehkan. Tapi, ya, bagaimana hukum sebenar, ya, memakai sutera ni? Ya, hukum sebenarnya ialah makruh dan hukum sebenarnya haram jika ia sombong. Kerana sombong. Jadi bila kerana sombong tu jadi haram lah. Nak bermegah-megah. Lagi 548, siapa nak baca? Dari Anas. Silakan. Tak buka mic, tak bunyi. Okey. 548 hadis sah. 548 hadis sah. Matan, boleh memakai sutera. Hukum mubah. Baik, ya. Kalau seandainya, ya, dia benar-benar haram, ya. Kalau seandainya dia benar-benar haram, Nabi tidak benarkan, ya, Abdul Rahman bin Auf dan Zubair ini memakai baju sutera.
Ya, kalau benda tu haram, ya, haram, benar-benar haram. Tapi menunjukkan bahawa ya, asal ya pada asalnya ialah harus. Sebab Nabi sendiri membenarkan ya Abdul Rahman bin Auf dan Zubair memakai baju sutera ya dalam satu pelayaran. Diterangkan katanya dia mempunyai penyakit gatal. Jadi orang yang ya memakai, kalau orang ada penyakit gatal-gatal pada badannya, kalau dipakai sutera, dia tidak, bahasa kita, pakaian tu tidak terasa miang pada badan. Ya. Sutera ni sebab dia lembut, halus. Ya. Jadi sedap. Ya. Itu maknanya dibenarkan. Artinya pada asalnya pun boleh pakai sutera tapi jangan menyombong. Ya, kerana sombong itulah jadinya haram. Ya. Sombongnya seseorang itu kerana apa? Dia tak ada nak pakai pakaian yang lain. Dia punya pakaian semua sutera. Ya. Baik lagi. 549. Siapa nak baca? Nanti ya, buka dulu. Okey, 549. Siapa nak baca? Silakan. Dari Ali. Tak buka. Okey. Dari Ali dia berkata, Nabi SAW pernah berkatakan kepada saya, saya tidak ingat, saya sudah dengan saya, tapi saya lihat kebenaran itu, maka saya bagi-bagikan antara maka saya bagi ini badan. Ya. Sutera genggang ni maknanya sutera yang dianyam, ya, yang dianyam, ya, datang daripada Yaman, ya. Jadi sutera ni cantiklah, berbunga-bunga, ya. Jadi bila Nabi lihat ya Ali memakai sutera tu, macam muka Nabi tak senang, ya, lalu diberikanlah kepada perempuan-perempuan ya di rumahnya untuk ya dipakai oleh mereka. Ya. Ini maknanya mungkin kurang baik ya dengan corak-corak yang kewanitaan. Mana lelaki memakai pakaian tu corak-corak kewanitaan. Jadi mungkin tak disenangi oleh Rasul. Ya. Apalagi kebetulan pula pakaian itu adalah sutera. Ya. Baik, 549 ni catatkan hadisnya, hadis sah. Ya. Matan dia menggambarkan bahawa laki-laki tidak boleh memakai sutera. Matan tu mana isi hadisnya, ceritanya macam tu. Hukum sebab boleh. Mana sebab tu boleh. Kalau tak boleh, langsung tak kalau haram mutlak, langsung tak dibenarkan. Ya, tapi ternyata pada ya Abdul Rahman bin Auf, Zubair, ia pun boleh memakai sutera dalam satu pelayaran, ya, perjalanan. Jadi ya menunjukkan bahawa apa? Hukum ni pada asalnya ialah mubah. Mana boleh, ya. Haramnya kerana ya sombong. Baik, sama lagi 54 apa ni? Okey. Oh, maknanya hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dua-dua ada meriwayatkan hadis yang sama. Tetapi catatan ini diambil daripada kitab Muslim.
Catatan ini diambil dari kitab Muslim. Walaupun dalam Bukhari pun ada. Ya. Macam itu dikatakan lafaz ini lafaz Muslim. Ya. Lagi 550 dari Abu Musa. Tak kira siapa, ya orang yang sama pun boleh baca. Okey. Nah, 550 catatkan hadis boleh dipakai. Matan ditekankan supaya lelaki tidak memakai emas dan sutera. Hukum makruh taubih. Makruh taubih. T-A-W pun boleh. T-A-W-B-I-H. Taubih. T-A-W-B-I-H. Taubih. Mana taubih itu maknanya apa ni? Makruh itu tidak disukai. Ya. Taubih itu maknanya tak sama jugalah dengan makruh tu. Makruh yang dikeji. Macam tu. Makruh yang dikeji. Mana lelaki kalau dah memakai emas macam mana perempuan, pakai gelang, pakai anting-anting, pakai kalung, apa jadi lelaki ni? Lelaki pakai gelang, pakai kalung, dan menyerupai wanita. Kemudian pakai sutera pula, sutera bunga pun bunga yang perempuan gunakan juga. Jadi sebab itu benda ni diharamkan untuk kebaikan umatnya. Mana tidak disukai. Makruh tu mana dibenci. Dibenci, tidak disukai. Itu dikatakan katanya halal emas dan sutera, kata Nabi, kepada perempuan-perempuan umatku dan diharamkan kepada laki-laki. Jadi dalam segi hukum berbentuk makruh, mana tidak disukai. Baik lagi, hadis yang 551 pula. Siapa nak baca? Silakan. Okey. Diriwayatkan dia oleh Baihaqi. Baihaqi. Baik, tak clear speaker dia, okey. 551 catatkan. Hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi. Dalam bracket, kerana isinya sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 32. Hukum halal.
Oh, matan. Oh, sorry. Matan belum. Itu baru hukum ya. Matan dia menunjukkan boleh lelaki memakai emas dan sutera. Hukum halal dash makruh. Baik, saya masuk mula ya. Hadis ini dia diriwayatkan oleh Baihaqi. Diterangkan katanya ya dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW qala, ia bersabda, Innallaha yuhibbu iza an'ama 'ala 'abdi nikmatan. Sesungguhnya Allah ia suka apabila nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya ya an yara asara, bahawa ia lihatkan kesan nikmati alaihi, nikmatnya ke atasnya. Maksudnya Allah suka kalau hamba-Nya menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Macam contoh seseorang lah, dia berikan sesuatu ya, hadiah kepada seseorang. Kemudian seorang tu dia suka dengan hadiah itu dan dia pakai hadiah tu. Contohnya. Jadi orang yang memberi ini ya suka sangat. Ya. Maknanya suka kerana orang yang diberi tadi ya mensyukuri nikmat itu. Jadi Allah SWT lebih daripada itu. Allah memberikan nikmat, menurunkan nikmat kepada hamba-Nya, kemudian nikmat itu diperlihatkan, kesan daripada nikmat itu diperlihatkan ya oleh hamba-Nya. Maka ya itu dikatakan Allah suka. Macam contoh ya, dia diberi kelebihan harta. Maka dia pun ya dengan hartanya tadi dia dapat membuat ya rumah yang besar, luas, ya, dapat membeli kenderaan yang baik, ya. Jadi nikmat itu ditunjukkan, ya, tidak disorokkan, ditunjukkan nikmat itu. Ya, Allah suka demikian. Ya, berbeza dengan orang yang diberi nikmat yang lebih, tapi mereka kerana bersikap kononnya merendah diri, tawadu, ya, dia ya tidak mau buat rumah besar. Rumahnya kecil ya. Ya. Rumah-rumah setinggan macam itulah. Rumah setinggan. Ya. Kenderaannya dengan kenderaan yang uzur, padahal dia mampu. Ya, dia tidak menunjukkan nikmat itu. Ini maknanya kufur nikmat. Ya, sebab itu kalau kita baca surah Ad-Duha ya, binikmati rabbika fahadis. Ya, maka dengan nikmat Tuhan kau maka ceritakanlah. Mana nikmat yang diberikan itu ceritakan ni, mana kita ya tunjukkan ya kemampuan kita itu. Itu mana orang yang mensyukuri nikmat. Ya. Jadi kalau yang dikatakan tadi dia kononnya dia nak tunjukkan dia merendah diri, tawadu, tapi menyusahkan orang, ya. Contohnya, padahal dia kaya, senang, tapi dia ya buat kereta kenderaan yang buruk, ya, tunjukkan dia susah. Itu menyembunyikan nikmat namanya, bukan fahadis. Fahadis ni kita menerangkan nikmat itu. Ya. Baik, ya. Sambung ya daripada hadis tu 552 pula, siapa nak baca? 552. Oh, nanti. Yang ayat ni sesuai dengan surah Al-A'raf ya. Kalau siapa ingat lagi surah Al-A'raf ayat 32 ni, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi akhraja li ibadi wat thayyibat minar rizqi." Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan kepada hamba-hambanya dan yang baik-baik daripada rezeki.
Ya, kul katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ya lillazina amanu fil hayatid dunya. Ia adalah ya untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumil qiyamah, dan khusus pada hari kiamat kelak. Dan di dunia memang untuk orang yang beriman, khusus besok pula di akhirat untuk orang yang beriman lagi. Ya, kazalika nufasil ayat ya liqaumi ya'lamun, ya. Seperti itulah ya kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum yang mereka mau mengetahui. Kan ayat ini berupa soalan. Siapa yang berani mengharamkan nikmat Allah? Emas, sutra kan nikmat Allah, ya. Hanya Nabi tak suka lelaki memakai emas. Ya, Nabi tak suka. Bukan artinya haram, tapi Nabi tak suka. Ya. Kalau perempuan, ya tak apa. Lelaki, ya Nabi tak suka lelaki memakai emas. Ya. Lagi kita sambung 552 An Ali, dari Ali. Nanti kejap. Okey, sila. Kembali kedua. Jadi Ali kalau misalnya Rasulullah Ya. Baik, boleh catatkan hadis ya 552. Hadis 552 ini hadis sah. Matan, dilarang lelaki memakai kis, QIS, kis ya. Kis, QIS. Dan muasfar. Kerana pakaian perempuan. Hukum haram. Jadi dua pakaian ini dikatakan sebagai ya satu ya pakaian ya yang bunga-bunga dia tidak sesuai ataupun corak-corak dia tak sesuai kepada ya, lelaki, seperti dikatakan kis ya, QIS, kis. Dan juga muasfar daripada perkataan asfar. Asfar maknanya kuning. Ya, dan tidak disukai oleh Nabi kalau lelaki memakai ya pakaian berwarna kuning. Ya. Katanya kedua ini untuk perempuan. Nabi tidak menyukai lelaki pakai pakaian kuning ya, dengan pakaian kis. Kis ni corak-corak perempuan lah. Ya. Ada corak-corak untuk perempuan. Jadi tidak disukai oleh Nabi. Jadi kedua ini ya diharamkan, mana diharamkan oleh Nabi. Ya. Mana dengan hukum haram lah. Ya. Itu maksudnya. Tapi kalau seandainya ya dia memakai sutra masih boleh ya, tapi dengan syarat bukan menyombong. Sebab ya dalam hukum tadi yang jelasnya kerana sombong ya baru jadi haram. Kalau tak boleh langsung ya, kalau tak boleh langsung lelaki pakai sutra, maknanya tentulah Abdurrahman bin Auf itu tidak dibenarkan memakai sutra. Ya, tapi ternyata ya masih boleh dia memakai sutra. Itu maknanya tidak adalah istilah yang dikatakan haram mutlak. Ya. Hanya Nabi tidak menyenangi ya kalau seandainya ia dijadikan sebagai riya
tunjuk-tunjuk, sombong, ya. Begitu juga Nabi tidak menyenangi kalau lelaki memakai emas, ya. Tidak disenangi oleh Nabi. Jadi eloklah ditinggalkan apa yang dihukumkan meskipun makruh, ya, makruh. Mana Nabi tak menyukai, kita pun eloklah tak menyukai. Macam itulah. Ya, sampai situ dulu ya. Akan datang kita sambung lagi hadis berikut, insya-Allah. Ya, kita sudahi dengan perkataan sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.